kawan-kawan semua, saya Selin dari AFL Radio dan hari ini bersempena dengan kempen Save with Stories My, saya akan membaca sebuah buku cerita yang bertajuk Kancil yang Bijak daripada siri haiwan pintar Rosalind A. Dan inilah cerita dia. Pada zaman dahulu, tinggal seekor singa di hutan. Ia sangat kuat dan sombong. Semua binatang-binatang lain di hutan itu sangat takut padanya kerana ia suka membunuh binatang-binatang itu untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi semua binatang di hutan itu berkumpul dan berbincang bagaimana mahu menyelesaikan masalah itu. Singa akan membunuh sesiapa sahaja yang ditemuinya atau apa sahaja yang lalu di depannya. Tindakannya itu menyebabkan binatang-binatang lain bermesyuarat. Seperti yang anda boleh lihat, binatang-binatang ini tengah bermesyuarat, ya. Jadi akhirnya satu keputusan telah dicapai. Setelah membuat undian, monyet dipilih sebagai juru cakap kepada singa. Jadi kebanyakan binatang tidak berani berbuat demikian. Mereka takut dibunuh oleh singa. Tetapi monyet bercakap dengannya sambil bergayut di atas pokok. "Hai sang singa yang kuat perkasa, tolonglah jangan bunuh kami sesuka hati kamu. Kami berjanji akan menghantar seekor haiwan setiap hari untuk mengisi perut kamu yang lapar. Tetapi sebagai balasan, kamu mesti berjanji supaya tidak menyerang kami semua," kata monyet bertindak selaku wakil binatang-binatang lain. Sang singa berpuas hati dengan pendapat binatang-binatang itu. Tiap-tiap hari mereka akan mengundi dan salah satu daripada mereka akan pergi ke tempat tinggal sang singa sebagai makanannya. Pada suatu hari, tibalah giliran kancil pula untuk pergi kepada singa sebagai makanan. Kancil berjalan perlahan-lahan dengan berfikir bagaimana untuk melepaskan diri daripada sang singa yang jahat itu. Dalam perjalanannya, ia ternampak sebuah perigi. Jadi ia mendekati perigi itu dan melihat ke dalamnya. Perigi itu sangat dalam. Dengan serta-merta, kancil mendapat akal dan segera pergi ke tempat tinggal sang singa. Dari jauh lagi, kancil boleh mendengar auman yang kuat daripada sang singa. "Berani kau datang lewat, ya?" kata sang singa apabila melihat kancil berdiri di depannya. "Maafkan saya, Tuan. Dalam perjalanan saya ke sini, seekor singa yang besar cuba menerkam dan memakan aku." Singa itu juga berkata yang ia adalah raja di hutan ini dan tiada haiwan lain yang lebih kuat daripadanya. Ia juga berkata yang ia bersedia untuk mencabar dengan sesiapa pun, kata kancil bersungguh-sungguh. Selepas mendengar kata-kata kancil, sang singa terus meradang kerana ia tidak suka sesiapa pun yang mencabarnya. "Bawa saya kepada singa itu sekarang juga," kata sang singa dengan marah. Kancil pun membawa singa ke perigi itu. "Siapa Siapa yang hendak mencabar aku?" tanya sang singa kepada kancil. "Ia berada di dalam perigi itu. Tengoklah," kata kancil yang bijaksana. Sang singa menjenguk ke dalam perigi dan memang benar, ya, ia ternampak seekor singa yang lebih mengerunkan daripadanya. Tetapi sang singa tidak tahu yang ia sedang melihat bayang-bayangnya sendiri. Sang singa mengaum dengan marah. Suara auman yang lebih kuat pula bergema. Ia fikir yang bunyi itu datang dari singa yang berada di dalam perigi itu.
Dengan sepantas kilat, sang singa melompat ke dalam perigi itu dan ia akhirnya mati lemas. Kancil pun pulang dengan hati yang riang dan memberitahu binatang-binatang lain tentang berita gembira itu. Semua binatang di hutan itu mengucapkan terima kasih kepada Kancil yang bijaksana. Dan begitulah akhirnya cerita kita pada hari ini. Dan Celine harap you all enjoy the story. Yang seperti yang kita tahu, membaca itu sebenarnya ilmu jabatan. Budaya membaca boleh melahirkan masyarakat yang cerdas, ada daya saing yang lagi tinggi, dan kita semua akur di mana pendidikan ini sebenarnya mampu mengubah kehidupan seseorang. Tapi dalam masyarakat kita ada segelintir golongan seperti kanak-kanak istimewa, belia yang kurang berupaya ni mengalami kesukaran dari akses pendidikan. Dan cuba bayangkan dalam keluarga mereka, kadang-kadang pencari nafkah pun tidak mampu untuk menampung kos sara hidup harian. Jadi apatah lagi dengan pendidikan. Justeru AFO Radio bersama dengan Track Kit dan Kiwanis Malaysia bergabung tangan untuk melancarkan inisiatif Safe with Stories My bagi mengutip derma daripada masyarakat untuk membantu golongan yang kurang berupaya ini dari segi kewangan melalui penajaan barang keperluan khas, program pembelajaran khas, dan juga akses kepada sumber pendidikan seperti bahan bacaan. Justeru Celine pun ingin menyeru kepada semua untuk memberi sumbangan sebanyak RM15 atau lebih kepada mereka yang memerlukannya. Untuk maklumat lebih lanjut, jangan lupa tengok description di bawah dan layari link tersebut untuk membuat pendermaan anda pada hari ini. Celine dah buat, anda pula